Okay guys, so welcome back to my YouTube channel AR Vlog. So guys, hari ni apa kita nak buat? Hari ni kita nak buat video reaction. Reaction apa? Korang tengok tajuk lah. Okay, kita nak react video pondan. Kenapa tiba-tiba nak react video pondan ni? Dah tukar taste ke apa? Tak, bukan. No. Okay, macam aku ada list of, orang cakap apa, aku punya audience punya permintaan. And then ada juga, ya sebab benda ni dah lama punya permintaan. Tapi mungkin time tu zaman-zaman pondan tengah ada isu lah kot, sebab tu budak tu suruh aku react. And then tiba-tiba aku rasa macam okay gak react benda tu kan. Tapi insyaAllah lah, kita harap yang baik-baik saja. Right, so aku dah jumpa tadi apa yang aku nak react nanti. Jom kita tengok apakah dia. So ni daripada YouTube channel Kak Ponti TV, 10 pondan viral Malaysia 1 tahun lepas video ni. Alright, so okay, komen yang murni-murni sahaja. Okay, kita just tengok. Okay. Maknya atau pondan sama ada yang sudah menjalani pembedahan, berpakaian atau berperwatakan seperti wanita termasuk dalam list Kak Ponti pada kali ini. Selamat datang ke channel Kak Ponti. Dan hari ini kita akan mengira carta. Kira ramai lah juga 10 tu, kira ramai lah juga sebenarnya pondan-pondan yang famous ni, Mat. Aku fikir ada si Sanjut tu, lepas tu ada Safi Ilyas tu. Alright, so by the way aku tak, mungkin yang lain aku tak berapa nak kenal sangat. So mungkin lah, mana tahu di antara diorang ni mungkin ada yang dah berubah menjadi orang yang normal ke, jantina yang sepatutnya ke apa. Korang just komen kat bawah yang mana satu, right? Supaya orang lain pun tahu benda tu. Okay, jom sambung. Pondan viral beserta kisah viral masing-masing. Untuk carta kali ini, kita akan menyenaraikan individu bergelar Maknya mengikut kisah viral masing-masing. Dan carta kali ini tak termasuk Maknya dalam kategori BBNU, Insta Famous dan juga golongan lelaki lembut yang masih berpakaian lelaki. Di tangga nombor 10, Kajol Malaysia. Bagi anda yang berasal dari pantai timur, confirm itu kan Kajol. Itu tu jujur. Alright, okay. Aku jahat lah mulut ni, Okay. Anda kenal dengan Kajol Malaysia. Kajol ni famous dengan lagu Hindustan tapi menggunakan lirik bahasa Kelantan. Kajol atau nama Kelantan. Saya kita. Sebenar Muhammad Hafiz Jeffrey. Kajol Hafiz. Dekat. Memang sudah viral dari dulu dan lama aktif menyanyi di Kelantan. Cuma jadi viral sekitar tahun 2007 sehingga 2010 apabila video daripada album rakamannya dimuat naik di YouTube. Demola soyeho aku kasih, aku dah puja. Kajol mempunyai ramai peminat dan sibuk menghadiri undangan persembahan disebabkan kebolehannya menyanyi lagu wanita dengan baik. Lebih-lebih lagi menyerupai suara penyanyi wanita Hindi. Lawyer tu dekat aku. Okay, sambung. Demola soyeho aku kasih, aku dah puja. Pada tahun 2015, Kajol dijatuhkan hukuman penjara sebulan dan denda RM1,000 atas kesalahan berpakaian seperti wanita di Kota Baru. Sebenarnya, tapi sekarang sebab dekat Kelantan. So Kelantan kan ada macam tu kan. Aku fikir sebabkan undang-undang Malaysia. Malaysia tak buat undang-undang macam tu kan. So okay lah. Sejak 2010 lagi, Kajol telah ditahan sebanyak 4 kali atas kesalahan yang sama. Dan terkini dikatakan Kajol dah pun kembali ke pangkat jalan dan insaf atas kesalahannya yang lalu. Di tangga nombor 9, Ziana Zindua atau Baby Ziana. Beberapa tahun dahulu, kemunculan klon kepada penyanyi popular tanah air Ziana Zin menjadi viral di kaca TV. Dia yang dikenali dengan nama Ziana Zindua atau Baby Ziana selalu dilihat berada di mana sahaja artis itu berada, malah turut memberanikan diri mencuba nasib untuk menyertai sebuah rancangan realiti hanya kerana juri pada ketika itu ialah Ziana Zin. Kak Maria, tunggu. Ana nak tahu kenapa kakak. Kenapa? Maria, Ana, apa hal ni? Mak, apa semua arti ni, Mak? Mengapa semua membenci Sazali? Confident atau nama sebenar Nick Aidea Azharwan Seman juga sering memuat naik video di Facebook miliknya khas untuk tatapan para peminat.
Ziana Zain II juga menerima undangan dari stesen radio, berbagai produksi dan undangan show memandangkan popularitinya yang meningkat naik ketika itu. Kini Ziana Zain II mengejutkan netizen sekali lagi dengan perubahan imej mendadak beliau. Nik Aidil Azhar sudah pun berhijrah dan kini sering berjubah putih dan berserban. Beliau juga sering berkongsi perihal agama di laman sosial. Okay, so aku tahu mungkin 10 ni yang pernah viral lah. So sekarang ni kebanyakan yang tak berapa nak kenal sekarang ni, mungkin sebab dia dah pun dah ke pangkal jalan yang sebenar. Alright. So yang famous sekarang tu je lah yang tak jumpa jalan lagi. Tapi kita doakan. Hasilnya sebagai pengajaran dan keinsafan buat semua. Jika sebelum ni kita bercerita tentang klon Ziana Zain, di tangga yang ke-8 kita bercerita serius lah, ini lelaki. Bahaya, sumpah bahaya. Tapi it's okay, play. Tentang klon Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sekitar tahun 2015 viral di laman sosial. Hafizal kau nama kau, ya Allah. Dan kad pengenalan lelaki dengan wajah wanita, Ayu Siti atau nama sebenar Hafizal Hussein yang merupakan pemilik kad pengenalan tersebut memberikan respon dalam bentuk video dan merayu supaya menghentikan penyebaran gambar kad pengenalannya kerana mengganggunya untuk mencari rezeki. Saya dan jangan nak tunjukkan IC saya dan edit IC saya tu siapa macam tu sekali. Saya merayu sangat sebab saya nak cari rezeki yang halal. Dia juga mendakwa bahawa dia adalah hunsa, tetapi menurut pemerhatian netizen, Ayu Siti bukanlah seorang hunsa kerana pernah menyertai pertandingan Ratu Maknyah dan menyertai kempen menuntut kesaksamaan hak kepada golongan Maknyah. Untuk percaya kita, for us to develop ourselves and contribute what we can as a transgender, as a part of the community. Adakah Ayu Siti golongan Maknyah atau hunsa? Anda sendiri boleh menilainya. Di tangga yang ke-7, Piona Lim. Kita tahun 2015, video tutorial tudung menggunakan t-shirt daripada Piona Lim tular di media sosial. Tutorial tudung menggunakan t-shirt sempena Hari Raya pada ketika itu mendapat pujian daripada netizen dan terhibur dengan gelagat Piona menyebabkan populariti Piona melonjak naik. Kalau ada yang baju yang bucu-bucu macam ni memang cantik lah untuk digunakan untuk anak tudung. Lepas ni yang tangan pakai keluar ke tangan tu, korang ikat je macam ni. Piona Lim atau nama sebenar Muhammad Syafi'i mendapat ilham nama Piona daripada salah seorang nama ahli kumpulan Girls' Generation, Yuna, kerana terlalu meminati selebriti Korea tersebut. Sehingga kini Piona masih aktif di Instagram, Facebook dan juga YouTube miliknya. Di tangga yang ke-6, Mok K. Mok K merupakan sahabat baik dan juga pembantu peribadi Nur Sajat. Setiap kali kontroversi melanda Nur Sajat, sedikit sebanyak Mok K turut menerima tempias. Selalu, pihak CPF turut bertindak mengambil keterangan dari beberapa pekerja di premis termasuk Nur Sajat selaku pengarah syarikat berkenaan. Mok K juga menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen apabila dia memuat naik videonya dengan jari yang biru akibat mengenakan cincin terlalu ketat semasa mempromosikan barang kemas Nur Sajat Gold. Punya berat cincin ni 7.57, dia punya diameter kelilik saja 19 cm, okey. Selain itu, Mok K juga tampil membidas kecaman netizen tentang pemakaian telekong semasa dia dan Nur Sajat mengerjakan umrah. Ni bodoh gila tu. Sumpah ni bodoh gila Zat. Yang ni memalukan agama dan juga memalukan Malaysia. And then selepas pada kes ni, terus satu dunia corona teruk gila. So kau tak rasa ke benda ni macam satu azab untuk kita disebabkan, aku tak tahu nak cakap apa lah, tapi benda ni apa yang dia orang buat ni bodoh nak mampus lah. Alright, sorry lah. Aku tadi ingat nak komen yang muni-muni, tiba-tiba dia okey lah, benda lama. Tapi itulah, korang jangan jadi macam ni lah. Taman syurga kalau kat Rodah tu. Tapi sebenarnya tempat tinggal Rasulullah dengan Aisyah kan. Di tangga yang ke-5, Aizat Abdul Razak. Mula berpakaian wanita sejak beberapa tahun lepas, Aizat juga merupakan seorang jurusolek dan juga insta famous. Sekitar tahun 2018, tular di media sosial panggilan video lucah yang didakwa milik pelakon Syafiq Kyle bersama seorang wanita bernama Mira. Segelintir pihak menuduh Aizat merupakan wanita bernama Mira dalam video tersebut kerana dia memuat naik gambar suntingan bersama Syafiq. Aizat sekeras-kerasnya menafikan dakwaan tersebut dan memohon agar netizen berhenti membuat fitnah ke atasnya.
Aizat juga dikenali kerana berperwatakan kelakar dan mempunyai sebanyak 200 Yes, betul. Aizat ni macam aku pernah jumpa dia depan. Dia seorang yang sporting kan. Dia juga seorang yang kelakar. So, yes. Dia macam tak yang lain tau. Macam yang lain tu dia mengaku yang dia tu perempuan. Tapi macam Aizat ni tegang-tegang nama dia Aizat. So, macam mungkin dia tak dapat jalan lagi untuk dia pulang. So, kita sama-sama doakan dia lah. Alright. 87,000 pengikut di Instagram. Ya ke nak Mat? Are you sure? Aku tak puas hati tau. Mesti ada dalang. Di tangga yang keempat, Viviana Abdullah. Bagi anda yang mempunyai akaun Instagram, sudah tentu anda tahu mengenai Viviana Abdullah. Beliau merupakan personaliti yang dah lama menceburkan diri dalam bidang pengacaraan majlis bertaraf VIP. Sesi live di Instagram Kak V atau nama sebenar beliau Wan Marzuki Wan Daud kerap menjadi viral kerana ulasan beliau yang bernas dalam nada sindiran serta diselitkan dengan unsur humor menyebabkan beliau mempunyai 215,000 pengikut di Instagram. Adik, nanti adik DM akak akan bagi top up. Hey. Okay, tak cakap apa. Ya? Tapi sampai akak keluar air, baru akak boleh bagi RM5. Penat adik minta RM5, adik kena puaskan akak dulu. Kepala otak. Kau suara kau dalam macam tu pun tu bagi akak. Kalau aku dah lempang kau rambut palsu kau terbalik-balik. Smart. Sabar. Siapa suruh kau react video ni je? Sabarlah. Sampai akak keluar. Bukan RM5, RM50 akak bank in ke adik. Di tangga yang ketiga, Riz Ulala. Sekitar tahun 2017, video Riz Ulala mula tular kerana ramai netizen menganggap bahawa Riz Ulala lebih cantik daripada Nur Sajat. Daripada video live di Instagram, Riz Ulala jujur mengatakan bahawa dia seorang lelaki dan sudah menjalani dia mengaku dia lelaki. Alright, so bagus lah. Maknanya dia just tak jumpa jalan lah. Bukannya seorang lagi dia. Pembedahan di Thailand. Assalamualaikum sis. Makan jamu apa? Saya bukan perempuan sis, nak makan jamu. Kita operation. Selepas itu ada beberapa Mbak, muka jambu dah. Okay, muka lagi handsome daripada aku. Tapi kenapa memilih untuk menjadi perempuan? Lelaki ini yang tengok macam aku. Cuba kalau aku yang jadi bapuk. Say what? Mesti orang macam kau jadi lelaki lah cap. Mesti macam tu kan. Video Riz Ulala yang tular, contohnya video Riz Ulala atau nama sebenar Ahmad Mukris menampakkan di kawasan terbuka. Video tersebut memang mendapat kecaman daripada netizen dan Riz Ulala memohon maaf kerana tidak sengaja untuk mempamerkan dalam video tersebut. Kecantikan Riz Ulala memang tak dapat dinafikan dan dia mempunyai 331,000 pengikut di Instagram. Di tangga yang kedua, Safi Ilyas. Safi Ilyas merupakan seorang model dan juga ahli perniagaan. Sebelum menggunakan nama Safi Ilyas, dia dikenali dengan beberapa nama seperti Colin Chayang, Sofia Putih dan Sofia Ilyas. Untuk saya menghadiri kelas catwalk sama Anand Putrajaya. Tak, yang tu apa? Rambut ke? Macam ayam Belanda lah. Jadi harapan untuk menjadi seorang model atau menjadi seorang model yang terkenal, menjadi contoh kepada masyarakat. Sekitar tahun tak silap aku, Safi Ilyas ni dulu dia dah pernah cakap nak berubah. Lepas tu tak jadi berubah balik. Lepas tu sekarang aku dah dengar dia berubah balik kot. Entah, aku pun tak tahulah. Aku tak ambil kisah pasal pondan. Tahun 2012, Sofia Putih menggegarkan warga netizen dengan penularan gambar panas bersama model Ali Akbar. Gambar separuh bogel tersebut mendapat kecaman kerana kedua-dua model beragama Islam. Sekitar tahun 2016 pula, Sofia Ilyas viral di laman sosial apabila membeli 5 biji kereta mewah secara cash hasil daripada perniagaan kosmetik yang dijalankan. Kisah viral tersebut mendapat pujian dan menjadi inspirasi warga netizen yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Dan yang paling menjadi sebutan ramai ialah kes penghijrahan Sofia Ilyas kepada Safi Ilyas atau nama sebenar beliau Safiuddin bin Ilyas pada tahun 2016. Dia juga sanggup membuang silikon di payudaranya kerana betul-betul telah insaf. Penghijrahannya telah mendapat sokongan seluruh rakyat Malaysia dan dia sering muncul di kaca TV dan akhbar tempatan. Nak solat jemaah tak boleh sebab inilah kita macam ni kan, nak pergi masjid nak solat jemaah susah kan. So dia suami keputusan nak buat. Nampak handsome secara tak langsung membantu mempromosikan produk jenamanya sendiri iaitu Perlaking. Hasil daripada penularan kisah penghijrahan beliau,
jualan perlaki mengaut keuntungan berjuta-juta ringgit. Tak lama kemudian, Safi sudah kurang muncul di halayak ramai dan juga media sosial, sehinggalah ada warga netizen yang terserempak dengan Safi Ilyas dengan berpakaian wanita. Safi cuba mengelak daripada dakwaan tersebut dan akhirnya mengaku bahawa dia sudah kembali menjadi maknya. Tindakan Safi mendapat kecaman netizen dan dituduh sebagai penunggang agama kerana menggunakan kisah penghijrahannya untuk menarik perhatian rakyat Malaysia dan secara tak langsung membantu melariskan perniagaannya. Sebelum beralih kepada carta di tangga pertama, di sini akak sertakan beberapa makna yang tak kurang popular di Malaysia. Apa-apa pun, kita doakan dia kembali ke jalan yang benar. Alright, jangan kecam. Bodoh lah kau. Sabar. Apa benda yang sama kat dalam ni? Orang wajib ada dalam handbag. Di tangga yang pertama, Nur Sajat. Nur Sajat atau nama sebenar Muhammad Sajat bin Kamaruzaman merupakan model, ratu cantik maknya, showgirl dan juga ahli perniagaan yang berjaya. Sebelum ini dia dikenali dengan nama Nur Sajat Faris yang diambil sempena nama teman lelakinya ketika itu, iaitu Faris. My name is Nur Sajat Faris, representing Malaysia. Sajat sering mencetuskan kontroversi dengan video daripada laman sosial milik peribadinya. Kontroversi yang dicetuskan sedikit sebanyak membantu perniagaan Nur Sajat untuk berkembang lebih maju. Tak layan you, I tak layan DM you. Lepas tu you kacau hidup I. And you kata I saja nak menganjing-anjingkan I. Apa masalah you? You ingat I tahulah ini tahu. Nur Sajat yang juga sahabat baik Datuk Alif Shukri merakamkan beberapa buah lagu yang mendapat kecaman netizen kerana dikatakan merosakkan seni suara tanah air. Nur Sajat juga sering tular dengan kisah cintanya dan juga teman lelaki yang silih berganti. Bapa. Baby, okay, say. Baby, I love you. Allah, baby. Antara kontroversi yang mendapat perhatian seluruh Malaysia ialah apabila Nur Sajat seboleh-bolehnya mendakwa bahawa dirinya ialah seorang hunsa dan berhak untuk memilih untuk menjadi perempuan walaupun telah mendapat kepastian daripada saudara mara dan rakan sekolahnya dahulu bahawa dia memang seorang lelaki. Surat apa semua bagai. Kalau betul-betul lah Jackie nak membantu Sajat mengeluarkan secara official dengan siapa Sajat perlu pergi, dengan siapa patut Sajat ada surat. Sajat tak nak pergi, tiba-tiba kita terlompong je nak pergi ke jabatan tu, jabatan ni tanpa ada surat secara official. Sajat 26 tahun mengaku dirinya seorang maknya dan telah lama menjalani kehidupan songsang ini. Baginya, tiada sedan silu jauh sekali menyembunyikan identitinya sebagai maknya yang telah mengharungi transformasi dalam. Kontroversi yang paling hangat ialah apabila Nur Sajat bersama dua orang lagi rakannya yang juga merupakan maknya mengerjakan umrah dengan memakai telekung dan memasuki ruang ibadah kaum wanita. Kontroversi ini paling mendapat kecaman kerana dikatakan Nur Sajat sudah melampaui batas dan menghina kesucian agama Islam. Kes ini juga tular sehingga ke peringkat antarabangsa. Adakah anda setuju dengan carta yang Kak Punti senaraikan? Boleh tinggalkan komen di bawah. Pastikan anda subscribe channel Kak Punti untuk video terbaru dari channel Kak Punti. Dah habis. Alright. So sepanjang aku tengok video ni, aku tak rasa apa-apa. Aku rasa lebih kepada macam apa yang aku tengok ni, tapi aku yang memilih untuk tengok. So dia jadi macam senang cerita bodoh lah. Aku yang bodoh lah. Tak ada. So alright. So ada 10 orang pondan and ada yang dah kembali ke pangkal jalan and ada yang masih belum. So kepada yang dah kembali ke pangkal jalan tu, Alhamdulillah, teruskan. Yang belum lagi tu, saya harap semuanya akan kembali ke pangkal jalan lah. Alright, so benda ni pun dah tahu, Nabi pun tak mengaku umat kan. So ya, tak apalah kan. Kita sebagai umat Islam, kita just nasihat. Kalau dia tak nak, kita tak boleh buat apa. Alright.
abang tak kena yang macam kenapa diorang sanggup. Macam aku buat sekejap aku dah rasa macam geli geleman. Macam mana dia boleh tahan untuk lama. Lepas tu tak tahulah aku pergi mampus lah diorang. Marah pula. Alright guys, so itu sahaja video kita untuk kali ni. Maaf lah video ni macam tiba-tiba je. Apa nak react pun dah cuba react benda lain. Boleh, tapi itulah nak react benda lain, nak react apa. Okay, so guys, itu sahaja video kita untuk kali ni. So jangan lupa untuk tekan subscribe button dan jangan lupa untuk tekan notification juga. And korang juga boleh tekan subscribe YouTube channel Ashraf Zami, AR Gaming dan juga AR Vlog. Alright, so follow IG aku juga Ashraf Zami. Dan jangan lupa untuk komen video apa lagi korang nak aku react ataupun video apa lagi korang nak aku buat. Okay, bye bye, gerak lu. Assalamualaikum. Peace.